Alhamdulillah, kita bersama lagi dalam Hello Malaysia dan hari ini Hello Malaysia memilih satu lagi topik yang saya percaya akan menarik perhatian anda yang sedang bersama kami secara live dan eksklusif di Hello Malaysia ini. Apapun kita sudah pun menyiapkan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Hello Malaysia ini. Jadi izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu-tetamu saya di Hello Malaysia hari ini. Di sebelah kiri saya ini adalah Dr. Fauzi Hassan yang merupakan penasihat projek Rose to Rose. Jadi selamat datang ke Hello Malaysia, Doktor. Pertama kali muncul di Hello Malaysia. Betul, terima kasih. Alhamdulillah. Dan di ujung sana ialah Profesor Madya, Dr. Hafizi Muhammad Noor yang merupakan penasihat Aqsa Sharif. Jadi satu topik yang cukup menarik sebenarnya yang akan kita bincangkan di Hello Malaysia. Dan apakah tajuk itu? Rasanya lebih baik kita lihat dulu package yang disediakan oleh penerbit Azizo dan kru Hello Malaysia. Kita saksikan sekarang. Kami bukan mencari salah sesiapa dan cuba menyingkap sejarah lapuk Palestin ataupun Gaza. Kerana kita sudah pun tahu siapa yang salah dan bagaimana ia bermula. Dan itu semua cerita basi. Apa yang kita mahukan, tragedi kemanusiaan ini dihentikan segera. Saya dan semua penonton setia Hello Malaysia mahu sesuatu yang konkret, iaitu jalan penyelesaian atau setidak-tidaknya bayangan penyelesaian. Dan bagaimana pula peranan kita sebagai rakyat Malaysia yang cintakan kedamaian? Boikot, derma, angkat senjata? Oh, itu mungkin tidak. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Hafizah Muhammad Khair. Gaza kembali bermandi darah. Setakat ini dilaporkan lebih 140 penduduk Palestin terbunuh dan kebanyakan mangsa adalah kanak-kanak dan 950 lagi cedera dalam serangan Israel. Kesengsaraan penduduk Gaza dirasai seluruh dunia. Pelbagai tunjuk perasaan seluruh dunia membantah kekejaman Israel dan sekutu kuatnya Amerika Syarikat. Malaysia tidak terkecuali. Pelbagai badan bukan kerajaan atau NGO menggadai nyawa menghulur bantuan sehingga di bumi bergolak itu. Islamic Relief Malaysia antara sebahagian NGO yang tampil aktif menghulur bantuan. Apa yang perlu dilakukan? Of course doa, let's go to the maximum. Akhirnya kita ni Allah Ta'ala bagi kita dengan sumber rezeki, kesihatan dan sebagainya. Saya rasa yang paling penting sekali adalah keuangan untuk kita salurkan secepat mungkin ke sana. Jadi dalam konteks Islamic Relief, insya-Allah terus masuk ke dalam supaya mereka boleh usahakan untuk membeli apa yang patut. NGO ini berharap rakyat Malaysia bangkit memberi bantuan kepada penduduk Gaza yang berdepan risiko penyakit dan kebuluran. Tentunya paling diharapkan bantuan perubatan. Kita diberikan amanah untuk menguruskan supply kepada ICU, kepada ICU dan juga dalam bentuk ubat-ubatan yang kritikal kepada hospital-hospital besar di Gaza. Jadi apabila pihak Kementerian Kesihatan di sana banyak bergantung kepada kita dan juga NGO lain, maka inilah fokus kita. Kerana bila berlakunya pengeboman daripada aerial bombardment ataupun pengeboman daripada udara, maka casualty, kematian dan kecederaan sememangnya akan menjadi berlipat kali ganda. Dan ini bermakna bahawa di ICU ataupun di emergency ward dari segi jumlah pesakit akan meningkat. Cuaca sejuk juga menjadi cabaran getir buat penduduk Gaza. Bantuan peralatan seperti selimut, tilam dan peralatan memasak berjaya disalurkan baru-baru ini. Namun, kekangan utama yang dihadapi oleh semua NGO ketika ini ialah sekatan ketika cuba menyalurkan bantuan. Bagaimana pula serangan terhadap Israel yang berbentuk boikot? Adakah ini berkesan untuk dilakukan? Dan ini pendapat Setiausaha Agung Persatuan Pengguna Islam Malaysia, Datuk Dr. Makmur Osman. Seperti PPM selama ini memboikot misalnya Starbucks. Kerana Starbucks dengan jelas dan angkuhnya mengatakan dalam newsletter dia, 3 daripada produk dia apabila dijual, sebahagian daripada keuntungan akan diberikan kepada pertubuhan-pertubuhan Yahudi.
ya. Kita juga memboikot misalnya Coca-Cola kerana kita tahu bahawa Coca-Cola mendapat pengiktirafan caution, dan kita tahu semua syarikat yang diiktiraf oleh caution ataupun Yahudi ini, dia mesti membiayai ataupun melantik rabai dia ataupun dia menjadi executive director, malah mungkin shareholder dalam syarikat tersebut, dan mereka juga mesti menyumbang sebahagian daripada keuntungan kepada pertubuhan-pertubuhan yang dipilih, ya. Katanya, melalui tindakan memboikot produk Israel mampu menyekat aktiviti ekonomi mereka. Kita juga merasakan bahawa apa yang kita buat ini adalah sesuai dengan satu tuntutan agama, di mana umat Islam dia mesti mempunyai walak yang jelas. Walak ini adalah kecintaan, bantu-membantu, tolong-menolong dia, di mana ini sifat orang Islam yang kita namakan sebagai ruhama bainahum, berkasih sayang. Jadi apabila kita lihat bahawa isu ini bukan semata-mata isu antara Yahudi ataupun Zionis dengan Islam, tapi kita tahu bahawa Zionis ini adalah satu kumpulan manusia yang sombong dan bongkak yang memusuhi segala agama. Bagi orang ramai yang kami temui, meminta tindakan memboikot produk Israel sepatutnya dilakukan dari awal. Sebagai orang Islam ni semua support lah orang yang dekat Gaza ni, bagi donation. Seperti orang cakap apa, kalau kita tak boleh bagi senjata, kita bagi donation untuk bantu dia orang apa, rebuild dia orang punya life back kan. Tragedi Gaza dan Palestin bukti kegagalan manusia sejagat, sehingga ramai berpendapat isu ini sesuatu yang mustahil untuk diselesaikan. Kepada mereka yang beranggapan demikian, mungkin mereka kena buka semula buku sejarah keagungan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memerintah bumi Palestin suatu ketika dulu. Sekian saja dari kami. Ayuh bangkit, kita tegakkan keamanan sejagat. Baiklah, terima kasih Amirah, satu presentation yang cukup terkesan di hati kita sebenarnya. Tetapi bila kita melihat kepada rentetan sejarah keganasan Zionis Israel di bumi Palestin ini, sebenarnya telah pun berlaku begitu lama, menjangkau lebih kurang 64 tahun yang lalu. Dan tentunya penonton-penonton Hello Malaysia, siapakah yang boleh melupakan misalnya pembunuhan 3,500 rakyat Palestin di kamp pelarian yang dilakukan di Sabra dan juga di Shatila. Dan siapalah yang boleh melupakan tentang serangan Israel yang dilakukan pada tahun 2008 misalnya, dan serangan itu juga telah mengorbankan 1,400 rakyat Palestin. Dan 12 hari bulan Disember yang lalu mereka mengganas lagi, Palestin diserang sekali lagi oleh Israel. Jadi inilah topik yang akan kita bincangkan di Hello Malaysia. Dan saya percaya kepada anda yang sedang bersama kami menyaksikan secara langsung Hello Malaysia ini, anda juga sebenarnya diberi peluang dan juga ruang untuk menyatakan pandangan dan juga pendapat anda. Dan seperti biasalah, apa yang anda perlu lakukan hanyalah memanggil kami di 03-2693-7008. Baiklah, saya ingin memulakan perbincangan ini bersama dengan Dr. Fauziah Hassan yang merupakan penasihat projek Rose to Rose ini. Bunyinya cukup menarik, mawar ke mawar. Dan saya sendiri memakai lambang Rose to Rose ini. Jadi saya ingin mengetahui sebenarnya Dr. Fauziah, apakah projek Rose to Rose itu sebenarnya? Terima kasih Encik Syarkawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi memanggil kami ke berita nama ini dan berkongsi pengalaman. Sebenarnya Rose to Rose ni adalah satu idea daripada wanita-wanita Aqsa Sharif yang ingin membantu kaum kami, kaum wanita di Palestin, terutama buat masa ini kita tumpukan di Gaza. Sebagaimana kita tahu, kita tengok pun tadi dalam video klip, daripada 160 orang yang cedera, yang meninggal, yang syahid, 2/3 daripada mereka adalah wanita dan kanak-kanak. So kalau kita tengok mana-mana bencana, mana-mana peperangan, orang yang paling terkesan adalah wanita dan kanak-kanak. Jadi kalau kita ambil semua, either wanita itu meninggal ataupun anak dia meninggal ataupun suami dia meninggal, jadi in all angles wanita itu akan terkesan. Jadi kami merasa terpanggil untuk memanggil semua wanita di Malaysia ini untuk sama-sama membantu
wanita-wanita di Palestin. Itu sebab kita panggil Rose to Rose. Mawar di Malaysia untuk mawar di Palestin. InsyaAllah. Cantik sungguh, ya. Jadi mengapa kita pilih mawar? Kita merasakan mawar itu adalah lambang kewanitaan. Dan mawar itu adalah a universal symbol of love, cinta. Ya, kalau kita kata I love you pun dibagi 3 mawar kan. Betul. Dan juga mawar ini berbau wangi. Jadi kita inginkan projek kita tu akan memberi kesan secara direct kepada wanita-wanita di Palestin. Kalau tak direct pun bau wangi pun cukup lah. Itu sebabnya kita mengatakan itu Rose to Rose. Okey, alhamdulillah jelas. Dan saya nak berkongsi bersama dengan Profesor Madya, Dr. Hafizi. Menarik juga tentang apa yang disuarakan oleh semua pihak tadi. Berbagai NGO sekarang ini telah menumpukan perhatian mengutip derma bantuan dan sebagainya. Dan saya percaya bahawa Aqsa Sharif juga sebenarnya mempunyai matlamat yang sama, dan tentunya lah Aqsa Sharif juga telah pun melakukan sesuatu dalam usaha untuk membantu rakan-rakan kita di Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Syarkawi dan para penonton sekalian. Dalam menghadapi saat-saat kecemasan dan gawat seperti yang berlaku sejak 6 ataupun 7 hari yang lepas, setiap NGO memang kita iktiraf peranan masing-masing. Cuma kami nak ambil peluang ini untuk menceritakan pengalaman Aqsa Sharif sendirilah. Silakan. Bagaimana kita menggerakkan usaha-usaha untuk membantu rakyat Gaza yang terkesan secara langsung dalam tragedi serangan biadab yang berlaku sekarang ini, sebagaimana berlaku pada tahun 2008-2009. Jadi apa yang dilakukan oleh Aqsa Sharif ialah kita terus menggerakkan bantuan di lapangan pada hari-hari pertama berlakunya serangan. Contohnya apabila menjelang awal Muharram tu, Israel mula melakukan serangan ke atas Gaza, maka kita telah menggerakkan simpanan dana kita di sana itu sebanyak $100,000 dan sukarelawan Aqsa Sharif yang berada di Gaza yang terdiri daripada rakyat Palestin sendiri mula melakukan apa yang perlu. Apa yang perlu dekat sini maksudnya ialah menyelamatkan nyawa, satu. Yang kedua ialah untuk membekalkan makanan yang berkhasiat kepada penduduk yang terjejas. Dan bila kita kata penduduk yang terjejas tu, kita kena faham bilangan rakyat Gaza ini adalah sekitar 1.6 juta di satu tempat yang sangat sempit, panjang 40 km, lebar 7 km, dengan kepadatan penduduk sebanyak 3,000 orang 1 km persegi. Dan kita boleh bayangkan tempat sekecil itu dengan kepadatan setinggi itu, bermakna apabila berlaku saja serangan, maka jumlah kematian dan juga kecederaan itu memang tinggi sebab dia berlaku di tempat yang padat. Dan kerana itu, bila kita kata penduduk yang terjejas, berarti kesemuanya lah. Dan jadi usaha-usaha untuk menggerakkan menyelamatkan nyawa dan merawat kecederaan, membekalkan keperluan asas. Contohnya sejak hari pertama sahaja kita punya sukarelawan telah menggerakkan usaha untuk menyediakan masakan panas. Masakan panas iaitu bergelubah chicken, di mana makanan ini disediakan di central kitchen, dan saya pernah pergi tempat tu, ada beberapa tungku dan perut besar dan mereka menyediakan masakan ini kemudian dihantar ke rumah-rumah. Dan kita kena faham apabila mereka menghantar makanan ini ke rumah-rumah, mereka sebenarnya meletakkan diri mereka dalam posisi yang sangat berbahaya. Sebab mana-mana kenderaan yang bergerak adalah a legitimate target kepada Israel. Di samping itu, kita juga menggerakkan usaha untuk membekalkan fresh vegetable. Kalau kita tengok gambar-gambar yang kita sediakan dalam Facebook kita, tomato, timun, dan juga keperluan asas yang lain seperti makanan dalam tin, tepung dan sebagainya. Dan satu lagi ialah memberikan peruntukan kewangan untuk merawat kecederaan, termasuklah kecederaan yang serius dan kritikal, iaitu pembedahan dan sebagainya. Jadi kita tidak tempoh menunggu, tidak ada dalam konteks bantuan disahkan Aqsa Sharif. Memang tidak ada waiting period. Maknanya kita kumpul dana, kita tunggu untuk satu tempoh dan kita hantar pada tarikh yang sesuai. Tidak, dana tu sudah berada di sana dan digerakkan on the very first day, pada hari pertama berlakunya serangan. Dan selama 6 ataupun 7 hari ini, sukarelawan kita memang bergerak 24/7, siang dan malam, untuk memastikan bekalan makanan disampaikan kepada penduduk. Cumanya kita terkilan lah. Kita terkilan sebab apa? Kita tak dapat nak bantu semua. Harapan kita ialah apabila kita memberikan makanan kepada satu keluarga, satu household, kita harap jiran dia pun dapat. Tapi bagaimana terkilannya kita kalau kita dapat bagi pada satu keluarga tapi keluarga sebelah tak dapat. Jadi sebab itu kita
meletakkan kutipan sasaran kutipan kita sebanyak RM1 juta untuk tempoh 3 minggu. Tapi saya nak beritahulah pada para penonton, ini berita gembira, ya, satu yang amat kita syukuri, kerana kami diberitahu oleh ibu pejabat yang memantau transaksi kemasukan wang ke dalam akaun Asas Sharif. Pada hari yang ke-7 saja kita berjaya mengutip 1.3 juta. Bayangkan kita letakkan sasaran dalam tempoh 3 minggu, kita nak collect 1 million, tapi tak sampai seminggu kita sudah mendapat kutipan 1.3 juta. Dan yang transaksi yang masuk ni sehari lebih kurang 1000 transaction. Yang masuknya, saya nak cerita satu pengalaman yang sangat menarik yang menyebabkan kita tidak akan lupa apabila seorang penganggur menulis email kepada admin mengatakan saya seorang penganggur, saya cuma ada RM12 pula dimasukkan dalam akaun. Dan tindakan beliau ini telah menyebabkan orang lain pun turut sama memberi walaupun mereka tak ada. Ada yang kata saya ada RM3 je, saya masukkan RM2. Ada yang tak ada sumber kewangan langsung, saya tak ada wang nak bagi, saya bagi saja. Jadi itulah semangat rakyat Malaysia yang saya nak kongsi dengan semua para penonton dan juga seluruh rakyat Malaysia. Inilah semangat rakyat Malaysia yang sangat membanggakan kita. Kita akan sambung lagi dan saya percaya banyak lagi perkara-perkara menarik sebenarnya yang mungkin menyentuh hati dan perasaan kita yang boleh kita bincangkan di Hello Malaysia ini. Apapun, kita akan berehat seketika, dan kepada anda yang terus bersama kami secara live dan eksklusif, jangan lupa untuk memanggil kami di 03 293 7008. Itu nombor kami di Hello Malaysia. Berehat dulu. Kembali semula bersama kami di Hello Malaysia ini. Kita difahamkan sudah pun ada pemanggil di talian sekarang ini, saudara Abu Abdullah dari Gombak. Jadi mungkin ada sesuatu yang boleh kita kongsi bersama dengan pemanggil kita ini. Assalamualaikum Cik Abu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Cik Abu. Assalamualaikum Cik Syarkawi. Ya, waalaikumsalam. Ahli panel. Ya. Silakan. Ya. Saya tertarik dengan wartawan daripada Cik Amirah yang pada permulaan program tadi. Ya. Di akhir daripada kata-kata yang disebut, marilah sama-sama kita mengungkap sejarah bagaimana kemenangan Sultan Salahuddin dalam berjaya membabaskan Baitul Maqdis. Ya. Saya ingin berkongsi dengan sidang pendengar dan juga kepada ahli panel yang boleh insya-Allah memberi komen yang insya-Allah yang boleh memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Ya, silakan. Kalau kita melihat di zaman mutaakhir ini, umat Islam semakin berpecah belah, terutama di Gaza, terutama di Palestin. Yang mana kalau kita melihat bahawa umat Islam tidak melihat sejarah bagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berjaya membabaskan Baitul Maqdis, yang bukan daripada sudut ketenteraan sahaja dia kuat, tetapi dia memberikan rohani yang kuat kepada rakyatnya dan tenteranya sehingga dia berjaya membabaskan Baitul Maqdis. Saya nak bagi contoh. Umat Islam tidak bersatu padu dalam masalah akidah. Contohnya, kalau kita melihat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah, sebagaimana kita di Malaysia ini yang belajar sifat 20 dan sebagainya. Kemudian berpegang dengan mazhab yang muktabar. Salah satunya yang dipegang oleh Sultan Salahuddin itu mazhab Syafi'i. Tetapi apa yang kita lihat sekarang ini, bahawa OIC yang tak silap saya lah, kalau salah minta betulkan, ada lebih kurang 55 ataupun 57 negara Islam. Kenapa mereka tidak boleh bersatu sebagaimana kesatuan yang disatukan oleh Sultan Salahuddin dalam perkara akidah ini, sehinggalah nasarahu wa nasarahullah, Allah menolong dia sebab dia menolong agama Allah. Jadi saya mengharapkan kepada semua rakyat Malaysia khasnya, kembalilah kepada apa yang telah diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Satu lagi saya nak tambah sikit. Di antara apa yang ditekankan oleh Sultan Salahuddin pada zaman dia, seluruh masjid di bawah pemerintahan dia di negara-negara Arab, dia memerintahkan setiap muazzin ataupun bilal agar melaungkan akidah sebelum azan subuh. Tapi apa berlaku sekarang ni, terutama di Malaysia, orang nak baca Quran pun marah, orang nak berzikir pun marah. Jadi rohani yang ditanamkan kepada rakyatnya itu dengan berpegang dengan akidah yang kuat ini menjadikan Sultan Salahuddin dan semuanya itu kuat. Contoh saya nak beritahu, antara laungan slogan yang dibawa oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, saya nak baca petikan bahasa Arab ni sikit je. Wasani'ul alami la yahwihi qudrun ta'ala Allah an tashbihi qad kana mawjudan wala makana. Dan yang menciptakan alam itu tidak sama dengan alam, dan Allah itu ada wujud tanpa bertempat.
Jadi sekarang ni kita lihat di Gaza, Syiah pun turut campur tangan. Kita tak salahkan walaupun mereka nak tolong. Kemudian tetapi daripada sudut akidahnya macam mana mereka boleh bersatu. Kemudian daripada sudut golongan Hizbut Tahrir yang yang sekarang ini menjadi masalah juga, dan berbagai-bagai lagi kumpulan-kumpulan yang kononnya nak membantu umat Islam di Gaza, tapi sebenarnya mereka tak nak berpegang sebagaimana yang dipegang oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi saya nak minta komen daripada ahli panel bahawa apakah dengan kita mengutamakan material dan fizikal sahaja yang berlaku kepada rakyat di Gaza ini, dengan kita mengenepikan isu-isu yang paling utama yang pernah diutamakan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Encik Abu Abdullah dari Gombak. Suatu observation yang cukup menarik sebenarnya untuk kita bincang-bincang di sini. Tetapi secara keseluruhannya saya bersetuju kalau kita mengatakan bahawa mungkin kerana berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam itu sendiri menyebabkan barangkali umat Islam itu menjadi lemah dan memberikan satu ruang yang cukup selesa kepada Zionis Israel untuk melakukan serangan demi serangan. Dan kita lihat sendiri bahawa negara-negara Arab pun tidak memberi bantuan yang sewajarnya untuk membantu rakan-rakan sebangsa dan seagama mereka di bumi Palestin. Tetapi alhamdulillah kita rakyat Malaysia seperti walaupun mungkin tidak disetujui oleh ramai pihak, tetapi sekurang-kurangnya kita menyumbangkan sesuatu untuk membantu rakan-rakan kita. Mungkin Dr. Fauziah boleh memberi komen tentang persoalan ini. Kita merasakan bahawa apa yang berlaku di Gaza itu adalah barometer kepada tahap kekuatan umat Islam itu sendiri. Betul. Dan kita lihat juga sekarang dengan adanya Arab Spring, kita nampak pada berlakunya serangan di Gaza. Perdana Menteri Egypt telah masuk, Tunisia pun masuk, Turki pun masuk. Kalau kita bandingkan sebelum Arab Spring, perkara ini tidak berlaku. Jadi dia membuka ruang untuk memastikan kekuatan sahabat-sahabat kita di Gaza, insya-Allah. Dan saya setuju dengan apa yang Dr. Fauziah sebutkan. Kalau kita ingat lagi Prof kalau kita lihat pada sejarah Mesir misalnya pada satu ketika ketika di bawah era Hosni Mubarak misalnya dikatakan terlalu pro Israel, tetapi jelas bahawa dalam era baru ini apabila Ikhwanul Muslimin mengambil alih pemerintahan, Perdana Menteri mereka iaitu Hisham Kandil telah melakukan satu pertukaran pertukaran yang cukup memihak kepada pihak Hamas di Gaza. Jadi komen Prof, adakah ini merupakan satu perkara yang cukup baik sebenarnya? Mungkin satu komen ringkas. Saya cenderung untuk menggunakan istilah order lama dan order baru. Walaupun order lama dan order baru ni biasa dikaitkan dengan perkembangan sejarah di Indonesia. Tapi saya nak meminjamlah istilah order lama dan order baru ni. Order lama ni adalah order di mana negara-negara Arab berada di bawah rejim-rejim yang telah tumbang sebelum ini, dan order baru adalah pemerintahan yang diterajui oleh satu generasi baru. Kalau di Mesir itu diwakili oleh FJP, Freedom and Justice Party, Al-Adalah wal Hurriyah, Hizbul Adalah wal Hurriyah, dan juga presidennya iaitu Presiden Mursi, Dr. Muhammad Mursi. Jadi kita lihat ni satu perbandingan seperti disebut oleh Dr. Fauziah Hassan tadi, yang cukup jelas ialah serangan yang berlaku pada tahun 2008 dan serangan yang berlaku pada sekarang ini 2012, di mana kita nampak satu perbezaan yang sangat ketara. Dari sudut kesungguhan umat Islam untuk membantu tu memang saya boleh katakan maknanya kita sama-sama peka pada kedua-dua kejadian atau tragedi. Tetapi pada kali ini umat Islam lebih empowered, terutama lebih diperkasakan, terutama dalam konteks apa yang berlaku di dunia Arab, sebab dengan berlakunya Arab Spring ni dia memberi ruang kepada umat Arab khususnya di Mesir yang menerajui kebangkitan dunia Arab tu untuk melakukan sesuatu yang konkret. Saya bagi satu contoh yang sangat jelas di mana tidak pernah berlaku sebelum ini Israel bersetuju dengan suatu persetujuan gencatan senjata yang tidak memihak kepada mereka. Di mana mereka meletakkan satu syarat kepada Hamas, tetapi Hamas meletakkan 3 syarat, dan syarat-syarat ni sebenarnya merungkai apa juga condition ataupun syarat-syarat yang dikenakan oleh The Quartet, iaitu Amerika Syarikat, Rusia, PBB dan juga The United Nations.
termasuk saya bacakan secara ringkas apakah syarat-syarat yang dikenakan oleh Hamas. Itu yang pertama ialah Israel menghentikan serangan serta-merta. Yang kedua ialah untuk membuka semua sempadan, termasuklah 5 pintu masuk dan laluan keluar masuk pergerakan manusia dan barang-barang, seperti di Kalim Sharum dan juga di Rafah khususnya. Dan yang ketiga ialah supaya ada lagi sekatan dan ekonomi. Jadi ini adalah sangat. Kenapa ini berlaku? Ialah kerana yang menjadi broker kali ini bukan Presiden Barack Obama ataupun sebelumnya George Bush dan sebagainya. Adalah Presiden Morsi, dan dia secara peribadi menjamin, dia memberi jaminan ke atas perjanjian gencatan senjata. Bererti kalau Hamas mengkhianatinya, dan saya pasti insya-Allah Hamas tidak akan merupakan pihak yang mengkhianati perjanjian gencatan senjata ini, tetapi sekiranya berlaku pelanggaran, beliau secara peribadi akan mengambil tanggungjawab. Dan lihat bagaimana Israel tunduk kepada usaha gencatan senjata yang dibroker oleh Presiden Morsi. Itu menunjukkan suatu perbezaan yang sangat ketara di antara apa yang berlaku pada 2008 dengan 2012. Sebenarnya sikit lagi Cik Syarkawi untuk mengulas pandangan pemanggil tadi, Saudara Abu saya nak secara ringkas saya nak sebut beginilah. Kita ada tanggungjawab yang kita boleh laksanakan secara tangible. Saya nak kembali kepada hadis Nabi SAW yang mana Rasul mengatakan umat Islam itu adalah ibarat satu tubuh. Jika sebahagian tubuh merasa sakit, seluruh tubuh akan merasakan sakit dan tak boleh tidur malam. Kita nak terjemahkan yang ini. Bagaimana kita nak terjemahkan? Kita terjemahkan dalam bentuk yang tangible lah. Apa yang kita boleh buat? Yang kita boleh buat ialah kita rawat mereka. Apa yang kita boleh bekalkan makanan kepada mereka, kerana ini yang diperlukan sekarang, yang kritikal. Ada orang cakap, kenapa tak hantar senjata? Baiklah, benda tu kita tak boleh hebahkan. Adalah saluran-salurannya, dan ini mungkin bukan kerja kita. Apa yang kita tidak di luar kemampuan kita, kita serahkan kepada pihak yang lain. Dan isu kesatuan akidah, penghayatan Islam itu sedang berlangsung, sedang berjalan. Biarlah ianya melalui proses-proses dinamikanya tersendiri. Tapi bagi kita, kita kena turun ke medan dan menyelamatkan nyawa. Betul. Dan melakukan apa yang perlu supaya ketakutan ini dapat dihentikan dan serangan ini dapat segera dihentikan. Dan alhamdulillah dia berhenti pada malam yang lepas. Alhamdulillah. Dan ada satu lagi pemanggil yang sudah pun bersiap sedia di talian sekarang ini. Jadi mungkin juga ada sesuatu yang boleh kita kongsi bersama dengan pemanggil ini. Assalamualaikum, Cik Abdullah Osman dari Seremban. Waalaikumsalam. Ya. Ni di panel Ya, kuat sikit Cik Abdullah. Ya. Kuat sikit suara tu. Ya. Ini berapa lamakah rakyat Palestin perlu menunggu untuk dibebaskan dari singkapan Israel ni? Memanglah kita boleh bantu dari segi kewangan dan sebagainya, tetapi sampai bila selagi Yahudi bermaharajalela di Palestin tu, terutama sekali di Gaza, tiap-tiap kali bila dibangunkan bangunan 4-5 tahun, lepas tu diruntuhkan balik, lepas tu kita bangun balik. Jadi sampai bila jadi macam tu? Jadi tidak bolehkah kita hantar tentera dan sebagainya untuk membantu? Sekurang-kurangnya hantarlah senjata bagi mereka berjuang. Itu yang mereka perlukan yang sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak Cik Abdullah Osman dari Seremban. Satu lagi pandangan yang menarik juga untuk kita sama-sama bersama dengan tetamu-tetamu saya di Hello Malaysia ni. Tapi tak apa, kita akan berehat sekali lagi dan kembali nanti. Anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Hello Malaysia. Terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Hello Malaysia ini. Kita masih lagi bercakap satu topik yang menarik, iaitu menyingkap takdir langit. Dan kita masih lagi bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa berada di studio Hello Malaysia bersama dengan saya, iaitu Dr. Fauzi Hassan yang merupakan penasihat projek Rose to Rose, dan juga kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Hafizi Muhammad Noor yang merupakan penasihat Aqsa Sharif. Dan persoalan menarik dibangkitkan oleh Encik Abdullah Osman dari Seremban sebentar tadi. Tapi tak apa, sebelum kedua-dua tetamu kita menjawab persoalan ini, apa kata kita dengar dulu bawalan telefon di antara penerbit kami bersama dengan Yang Berhormat Datuk Mukhlis Mahathir yang kami lakukan sebentar saja tadi. Cuba kita ikuti.
Saya rasakan bahawa walaupun gencatan senjata ini adalah satu yang memang diadu-adukan untuk menghentikan buat sementara mungkin kekejaman yang dilakukan ke rakyat Palestin termasuk kanak-kanak. Tetapi pada waktu yang sama saya tak begitu optimis yang ianya akan bertahan lama. Kerana daripada amalan sebelum ini pihak Zionis Israel sentiasa mencari sebarang alasan ya untuk menyerang rakyat Palestin khususnya di Gaza, dan oleh itu saya ingat satu penyelesaian jangka masa panjang amat-amat diperlukan. Sebenarnya itulah yang kita minta kerana seperti yang kita tahu sekatan yang dikenakan oleh pihak Zionis Israel atas Palestin, kedua-dua tepi barat dan Gaza ini adalah satu yang melanggari undang-undang dunia. Bayangkanlah rakyat Palestin tidak menikmati bekalan ubat-ubatan, makanan yang berkhasiat, malah barangan untuk menjalankan kehidupan seperti biasa yang kita alami di Malaysia. Jadi atas sebab itu saya ingat usaha untuk buka semua pintu-pintu masuk dan keluar di sekitar Palestin itu bukan hanya terhad pada Rafah, adalah sesuatu yang diperlukan. Dan ini adalah hak asasi manusia yang paling asas bagi rakyat Palestin. Okey, itu komen daripada Yang Berhormat Datuk Mukhris Tun Mahathir. Sebelum kita menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Encik Abdullah Osman, barangkali menarik juga kalau kita ambil satu lagi panggilan di talian dan kemudian kita akan cuba rangkumkan jawapan kepada persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil-pemanggil kita setakat ini. Cuma kita memohon kalau boleh pemanggil-pemanggil biarlah memberi komen secara ringkas tetapi padat bagi membolehkan ramai lagi memanggil kami di Hello Malaysia ini. Zaini sudah pun ada di talian sekarang ini. Assalamualaikum Zaini. Assalamualaikum Zaini. Kita belum lagi dapat respon daripada pemanggil kita, saudara Zaini Zainal, tapi tak apa. Encik Abdullah Osman tadi memberikan satu pandangan juga yang mungkin boleh kita kongsi bersama dengan Dr. Fauziah dan juga dengan Profesor Madia Fizi. Tetapi mungkin apa yang dipersoalkan oleh Encik Abdullah Osman tadi itu dah pun dijawab oleh Datuk Mukhris sebenarnya. Israel tetap Israel lah, dan semua janji yang dibuat itu akan diengkari oleh mereka bila-bila masa saja. Tetapi apa harapan kita sebenarnya, Dr. Fauziah? Sebenarnya kalau kita tengok kesan kepada peperangan, peperangan lah, kesannya amat teruk kepada wanita dan kanak-kanak. Dan saya pada tahun 2009 Januari selepas Operation Cast Lead tu, saya sempat masuk ke Gaza. Dan semasa kami di sana, kami juga dibom. Jadi kita dapat mengetahui, dapat merasai bagaimana orang-orang di Gaza yang telah dibom setiap 4 minit. Dalam satu hari itu dalam 100 bom. Dan juga mereka menggunakan taktik dipanggil roof hacking untuk mendapatkan maximum damage. Apa yang dia buat, dia hantar satu roket dulu, buat lubang dalam bumbung. Lepas tu dia hantar misal melalui bumbung. Jadi the collateral damage is very extensive. Jadi kita pun tengok visual bahawa kanak-kanak tertimbun, anak dan sebagainya. Dan juga rakan kongsi kami yang melakukan R project ni, nama dia Ukhti Syaimak, dia tengah sarap mengandung. Dan kami mendapat email daripada suaminya bahawa she was in labour pain. I'm an obstetrician gynecologist, so saya tahu wanita bila nak melahirkan anak ni sakit. Kan kat sini ambil epidural, ambil ubat dan sebagainya. Kata suami dia, apabila dibom, Syaimak ni lupa tentang sakit untuk melahirkan anak. Tapi alhamdulillah dia selamat melahirkan anak di dalam pengeboman dan sampai pintu dia, rumah dia pun tercabut. Jadi kita merasakan bahawa kalau bolehlah we want to achieve kesejahteraan, peace yang berpanjangan supaya masing-masing boleh rebuild. Dan saya percaya bahawa hadis mengatakan bahawa orang-orang di sekeliling Syam ni adalah orang-orang yang akan mempertahankan, mereka adalah orang yang special yang akan mempertahankan Al-Aqsa. Jadi adalah caranya. Dan kita merasakan bahawa mungkin belum tiba kekuatan
dari segi rohani dan juga fizikal dan peralatan untuk kita berjuang bersungguh-sungguh. Kita kena sabar. Kejayaan dan kemenangan insya-Allah akan Allah berikan. Kita hanya mesti berusaha untuk mendapatkan itu, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Kesabaran itu memang merupakan faktor yang cukup penting. Tetapi kalau kita melihat Prof, daripada dugaan yang dihadapi oleh mereka yang berada di bumi Gaza, rakyat Palestin, walaupun gencatan senjata ini telah pun dilaksanakan sekarang, tetapi saya percaya bahawa tekanan dari segi emosi, tekanan dari segi fizikal, tekanan dari segi mental kepada rakyat Palestin ini akan diteruskan, akan terus dilakukan oleh Israel, dan ini pastinya satu dugaan yang cukup hebat kepada mereka. Komen apa? Ya, saya amat tertarik dengan pandangan Syarkawi. Maknanya sekarang ni gencatan senjata telah pun dipersetujui. Kita takut apabila diisytiharkan gencatan senjata, maka semua pihak merasakan lega dan sekaligus akan mengurangkan kepekaan dan juga kesediaan untuk menyumbang. Jadi dia jadi slow down. Kita tak mahu ini berlaku sebab seperti yang disebut oleh Dato' Mukhlis tadi, gencatan senjata ini hanyalah satu proses yang kita tiada jaminan bahawa ianya akan berkekalan ataupun untuk berlangsung untuk satu tempoh. Seperti yang disebut oleh Dr. Fauzia tadi, kanak-kanak sekarang ini ditimpa oleh trauma, stres, dan ini memerlukan rawatan jangka panjang. Di samping kecederaan seperti kehilangan anggota badan, kecederaan yang kekal, kecederaan kekal. Di samping kita tahu Gaza masih lagi berada dalam keadaan sekatan ekonomi dan kepungan. Jadi bantuan ini perlu terus disalurkan. Kita tidak boleh memperlahankannya, apatah lagi untuk memberhentikannya. Jadi saya serulah rakyat Malaysia supaya terus menyumbang kepada rakyat Gaza melalui tabung-tabung Aqsa Sharif, sebab kita tak mahu momentum ni slow down. Kita nak terus dia meningkat dan meningkat supaya kita capaian kita ni kepada sebahagian besar daripada rakyat Gaza dapat dilaksanakan. Dari sudut makanannya, dari sudut ubatannya. Dan saya nak maklumkan kita belum dapat satu tarikh yang tepat lagi, tetapi kami akan masuk ke Gaza dalam waktu yang terdekat. Masuk ke Gaza itu satu isu yang menarik juga dan pernah berlaku dan akan terus berlaku, di mana pihak Israel akan cuba menyekat sebarang bantuan yang cuba dihantar ke Gaza, dan itu telah pun dilakukan. Kita ingat bagaimana kapal kita dibom dan sebagainya kita mau menghantar bantuan. Apakah perkara ini akan terus berlaku, Dr. Fauzia? Kesulitan ini akan terus dihadapi? Pada tahun 2008-2009 kita mempunyai banyak kesukaran untuk masuk dan memberi bantuan, tapi insya-Allah saya rasa dengan keterbukaan Mesir, cross point dia yang kita sure berdapat insya-Allah melalui Rafah. Yang Shelling Korum dan lain tu saya tak pastilah sebab dia border dengan Israel kan. Jadi insya-Allah kita merasakan kemasukan kali ini akan menyenangkan, ataupun pembukaan di Rafah crossing tu insya-Allah akan menyenangkan kita menyalurkan segala perubatan, bantuan, alat-alat perubatan dan heavy machinery dan sebagainya. Tidak semacam 4 tahun yang lepas di mana semuanya masuk kontainer. Jadi kita merasakan juga bahawa apabila berlakunya serangan tu, kami ada menelefon kawan-kawan sahabat-sahabat kami, menyatakan ataupun bertanyakan kepada mereka adakah mereka perlukan bantuan para doktor, sebab saya pun doktor juga. Jika mereka memerlukan tenaga-tenaga, tapi mereka mengatakan tidak perlu tenaga tetapi memerlukan peralatan, ubat-ubatan untuk merawat pesakit-pesakit dan juga orang-orang yang cedera. Okey, Prof, cuba kita pergi kepada sesuatu yang mungkin lebih luas sedikit kalau kita lihat masalah hubungan ataupun konflik yang timbul di antara Israel dan Palestin ini. Banyak lagi isu-isu yang sebenarnya akan menjadi orang panggil duri dalam daging bagi kedua-dua pihak. Misalnya sekatan Israel terhadap pergerakan rakyat Palestin itu akan diteruskan, saya percaya, dan kerana sekatan itulah mereka membina terowong untuk membawa bahan-bahan makanan dan sebagainya, tetapi terowong itu pun dibom kerana disyaki menyeludup senjata-senjata masuk ke Gaza. Kemudiannya status Baitul Maqdis juga belum lagi selesai, menjadi perebutan yang hebat di antara Palestin dan juga Israel yang ingin menjadi ibu kota mereka. Dan
pelan penyelesaian dua negara yang diluluskan oleh PBB pun tak pernah dipatuhi oleh Israel. Jadi kesemua ini kalau kita rumuskan akan terus menjadi kudis dalam daging agaknya, Prof. Ya betul, inilah cabaran yang kita hadapi. Maknanya kita cuba kunyah apa yang kita boleh telan lah, ya. Sebab isunya memang besar dan dia memerlukan penglibatan seluruh dunia sebenarnya. Bukan saja dunia Islam, tetapi seluruh dunia perlu bangkit untuk menyelesaikan isu-isu yang tertunggak. Kita panggil isu tertunggak lah. Kenapa dia tertunggak? Sebabnya kerana Israel gagal untuk mematuhi piagam piagam PBB, tidak mematuhi Geneva Convention yang keempat, tidak mematuhi resolusi-resolusi yang sama ada di veto ataupun tidak diindahkan, yang bilangannya mencecah 100 lebih, sama ada diluluskan oleh General Assembly ataupun Security Council, Majlis Keselamatan. Jadi sebenarnya inilah penghalangnya. Kalaulah halangan-halangan ini dapat diangkat, maka insya-Allah penyelesaian itu akan berlaku dengan mudah, ya. Contohnya macam PBB telah pun mengisytiharkan haram, tidak sah bagi Israel mengisytiharkan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel. Tidak sah. Itu termaktub dalam resolusi PBB. Israel tidak pernah mengindahkannya. Jadi dari sudut undang-undang, ya, dari sudut international rules and regulation, sebenarnya isu ini dah selesai. Tetapi keengganan satu pihak untuk mematuhinya. Jadi sekarang ni apa kita perlu lakukan? Seluruh dunia perlu menekan Israel supaya tunduk kepada undang-undang antarabangsa. Mudah sangat, ya. Bahkan serangan ke atas Mavi Marmara itu pun berlaku di international waters, high seas. Ini adalah satu pelanggaran yang jelas terhadap undang-undang antarabangsa. Dan yang mana kalaulah perkara ini berlaku kepada negara lain, sudah tentu akan dihukum dan dibawa ke International Court of Justice. Tapi ini tidak berlaku. Jadi insya-Allah lah, maknanya dengan sokongan daripada masyarakat antarabangsa, termasuk yang kita lihat berlaku di Eropah, kebangkitan, bantahan-bantahan bukan saja dilakukan di Kuala Lumpur dan juga negara bukan saja daripada umat Islam, tetapi di negara-negara Eropah, sehingga pekan-pekan kecil pun, contohnya macam di Knoxville, Tennessee. Saya dulu belajar di sana. Saya tengok mereka pun melancarkan demonstrasi. Jadi inilah satu petanda-petanda jelas bahawa kita insya-Allah menuju matlamat kita. Insya-Allah. Biarlah masa yang menentukan. Okey, kita ada masa lagi sebenarnya. Jadi kita akan berehat seketika dan kembali nanti. Kita hampir-hampir berada di penghujung Hello Malaysia. Rehat sekali lagi. Baiklah, kita hampir berada di penghujung Hello Malaysia sebenarnya. Masa tak banyak lagi yang tinggal. Tetapi sesuatu yang harus kita sebut di sini, bahawa negara kita, Malaysia, adalah konsisten dalam usaha kita menentang apa yang dilakukan oleh Israel di Palestin. Dan mungkin saudara juga masih ingat bahawa di Dewan Rakyat baru-baru ini, Dewan telah pun meluluskan usul membantah serangan Israel terhadap Palestin. Dan kita juga harus merasa bangga kerana Yang Berhormat Perdana Menteri jugalah antara mereka yang mengambil inisiatif untuk menggerakkan Barack Obama supaya mengambil tindakan yang segera bagi menyelesaikan masalah ini ketika berlangsungnya mesyuarat ASEAN ataupun meja bulat ASEAN bersama dengan Amerika Syarikat. Dan hasil daripada desakan itulah, maka kita lihat bahawa Barack Obama telah melakukan sesuatu yang begitu cepat dan begitu pantas untuk menyelesaikan konflik ini. Tetapi yang menarik, Dr. Fazia, saya harus percaya dan saya merasakan bahawa rakyat Malaysia juga harus konsisten untuk membantu sahabat-sahabat kita di bumi Gaza sebenarnya. Betul. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Okey, kita tahu permasalahan ini tidak akan berhenti dengan ceasefire ni. Jadi kita tak mahu rakyat Malaysia ada panas sejuknya dalam isu Palestin ni. Selagi bumi Al-Aqsa tidak dibebaskan, kita merasakan perkara ini mesti dihangatkan. Jadi setiap daripada kita ni boleh membantu dalam apa-apa kapasiti yang kita ada. Sebagaimana pengurusi saya telah mengatakan bahawa RM2 pun boleh, asalkan ramai dan konsisten. Dan kita merayu kepada rakyat Malaysia, whatever amount you have, kalau ada duit, kalau tak ada duit, kita boleh fikirkan tenaga, fikiran bagaimana untuk menolong mereka. Dan banyak cara-cara yang boleh melalui NGO dan juga melalui Aqsa Sharif, insya-Allah. Aqsa Sharif telah melakukan sesuatu yang cukup menarik sebenarnya, Prof, dari masa ke semasa. Tetapi apakah Prof merasakan daripada apa yang dilakukan oleh Aqsa Sharif setakat ini sudah pun mencukupi sebenarnya untuk membantu rakyat Palestin, ataupun kita masih memerlukan sokongan yang cukup kuat daripada rakyat Malaysia untuk membantu mereka?
Ini adalah suatu statement yang cukup penting ya. Kita tidak boleh berpuas hati dengan pencapaian kita ya. Bahkan apa yang kita pamerkan dalam Facebook dan juga dalam media dalam media kita ialah untuk memberikan galakan supaya sokongan dan bantuan kepada Palestin ini terus ditingkatkan. Cuma saya nak bagi tahu dekat sini sudut pandangan yang mungkin perlu diperbetulkan bahawa isu ini bukanlah isu Yahudi lawan Islam ya. Sebab kalau kita tengok apa yang berlaku, serangan yang berlaku jelas menunjukkan Zionis Israel ini adalah musuh kemanusiaan. Jadi kita harap seluruh rakyat Malaysia dalam semangat satu Malaysia sama ada kita Muslim ke bukan Muslim ke, sama ada kita bangsa apa pun, Melayu, Cina, India dan apa bangsa pun yang ada dekat, apa kaum pun yang berada di Malaysia ni, kalau boleh marilah kita bersatu hati untuk membantu rakyat Palestin. Sebab ini adalah satu tragedi yang menimpa kemanusiaan. Ya, bukan satu peperangan agama, bukan satu peperangan agama. Mungkin boleh dilihat dari sudut itu, tapi sebenarnya ini lebih luas daripada itu. Iaitu dia melibatkan satu tragedi kemanusiaan dan semua pihak perlu bersama-sama untuk memikul tanggungjawab dan melepaskan saudara-saudara kita di Palestin ini daripada penderitaan berpanjangan yang sudah yang tidak boleh kita gambarkan dengan kata-kata. Kalau kita nak harapkan PBB, barangkali memang mereka juga tak boleh melakukan apa-apa. Dulu kita menaruh harapan kepada OIC, tetapi nampaknya OIC juga menghadapi banyak masalah. Ada pandangan-pandangan yang mengatakan bahawa OIC barangkali kalau presidennya ataupun ketuanya diletakkan ataupun digantikan dengan Tun Mahathir, barangkali ada sesuatu yang drastik boleh kita lakukan. Tetapi pandangan peribadi Dr. Fauziah sendiri, apakah badan-badan yang sedia ada ini seperti PBB, OIC dan sebagainya boleh sebenarnya memainkan peranan mereka? Sebenarnya mereka boleh. Tapi dan kenapa tak boleh? Dan mereka pun telah melakukan resolusi seperti yang dikatakan bahawa cuma mereka tak mahu. Saya rasalah kalau Amerika mengatakan bahawa dia tidak sokong Israel, macam hari itu Barack Obama mengatakan jangan buat resettlement. Tapi Israel buat juga. Tapi dia tidak enforce larangan mereka itu. Maknanya dia boleh dalam kapasiti dia kalau dia mahu. Dan saya ada terbaca dalam buku The General Son, ya, seorang saya lupa nama dia, tapi dia anak General Israel yang berperang dalam tahun 1967 war. Dan dia kata dia menyesal kerana dia tidak tahu banyak fakta-fakta yang betul. Apabila dia datang ke Amerika dan berjumpa dengan orang Palestin, baru dia tahu apa sebenarnya yang betul. Jadi saya merasakan akan tiba masanya insya-Allah untuk orang-orang Israel akan tahu, Israel Zionis akan tahu the truth dan mula mungkin bangkit untuk melawan kerajaan mereka sendiri, insya-Allah. Mungkin ada sedikit saya selalu meletakkan istilah itu mungkin ada cahaya di hujung terowong sebenarnya bagi rakyat Palestin. Dan kalau kita lihat pada sikap Barack Obama, macam saya katalah Amerika, tetapi sekurang-kurangnya Barack Obama berani juga menegur perbuatan-perbuatan yang salah yang dilakukan oleh Israel khususnya. Tapi apakah Prof merasa ke bawah sesuatu yang lebih hebat daripada itu diperlukan, kerana Amerika lah yang menjadi pelindung yang terlalu kuat, penyokong yang terlalu kuat hingga menyombongkan Zionis Israel ini? Baiklah, kita kena lihat dinamika apa yang berlaku di peringkat dunia. Sebab kalau Amerika ini dulu dianggap sebagai kuasa unipolar setelah tumbangnya Soviet Union, jadi seolah-olah wujudnya kuasa uni tunggal Amerika Syarikat yang menentukan polisi dunia ni. Tapi dengan perkembangan yang berlaku sejak 5 tahun kebelakangan ni, kita lihat kuasa hegemoni politik Amerika itu sudah dicabar oleh suatu entiti yang kita namakan BRIC, iaitu Brazil, Rusia, India dan China. These are emerging economies. Di samping kebangkitan negara-negara Amerika Selatan, kebangkitan Turki, bahkan Indonesia sebagai an emerging economic power. Dan kita lihat dekat situ, apabila berlaku keseimbangan itu antara Amerika di satu pihak dan dunia di pihak yang satu lagi, maka Amerika tidak boleh lagi mengambil satu sikap yang tidak mempedulikan ataupun tidak mengindahkan pandangan masyarakat antarabangsa. Jadi macam Cik Syarakawi kata, there is light at the end of the tunnel. Dan kita sudah melihat cahaya itu semakin besar, insya-Allah. Jadi akhir sekali lebih kurang 1 minit saya beri peluang pada Dr. Fauziah untuk menyeru kepada rakyat Malaysia, teruslah menyumbang sebenarnya, memberilah bantuan apa saja yang perlukan untuk membantu rakan-rakan kita di Gaza. Kita sekarang melihat bahawa di Gaza tu proses cleaning up sudah dilakukan. Apa yang telah diruntuhkan tu perlu dibangunkan.
nak dibangunkan memerlukan begitu banyak dana. Jadi saya menyeru kepada semua rakyat di Malaysia untuk menyumbang dalam apa bentuk sekalipun kepada rakyat di Gaza ini, insya-Allah, supaya mereka dapat bangun dan dapat hidup sama macam orang lain juga, terutama dengan kanak-kanak dan juga wanita, supaya mereka mendapat hidup dengan keamanan, dengan keadilan, dan they have the right to social justice, education, health dan juga keamanan, insya-Allah. Prof, barangkali ada sesuatu yang ingin diserukan kepada rakyat Malaysia yang bersama kita di Malaysia. Marilah kita bersama-sama untuk mempertajamkan rasa prihatin dan kepekaan kita terhadap penderitaan saudara-saudara kita di Palestin, sebab dia adalah kunci kepada keamanan dunia. Kalau kita dapat selesaikan insya-Allah konflik yang berlaku ini, maka insya-Allah keamanan akan tersebar ke seluruh dunia. Itu adalah kunci kepada keamanan dunia, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Mahdia Hafizi, dan terima kasih kepada Dr. Fazil Hassan kerana sudi bersama kita di Hello Malaysia ini. Dan sesungguhnya itulah juga harapan dunia sebenarnya, harapan rakyat Malaysia, seperti Dr. Hafizi, seperti Dr. Fauzia dan jutaan rakyat Malaysia juga. Impian kita sebenarnya ialah untuk melihat bahawa dalam satu masa nanti, tak tahulah bila, mungkin kita akan dapat melihat sebuah kewujudan negara Palestin yang berdaulat, yang merdeka. Dan segala cabaran yang dihadapi oleh rakyat Palestin ketika ini adalah sesuatu yang amat menjadikan. Dan kita sebagai rakyat Malaysia yang memang terkenal tentang sensitiviti kita kepada isu-isu yang melanda negara-negara lain, inilah masa dan ketiganya terus memperkukuhkan bantuan kita kepada rakan-rakan kita di Palestin, dan insya-Allah mungkin ada keberkatannya yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih kepada dua tetamu kita, terima kasih kepada mereka yang memanggil kami, dan kami juga mohon maaf kerana mungkin anda cuba memanggil kami tapi talian agak sibuk dan sebagainya, tetapi tak apa, sekurang-kurangnya anda telah bersama kami menyaksikan Hello Malaysia. Dan seperti biasa, sehingga kita jumpa lagi dalam Hello Malaysia ini, salam hormat dari kami semua, dan seperti biasalah, ingat Hello Malaysia, ingat kami di Bernama TV. Kita jumpa lagi, insya-Allah. القبل الإسرائيلي